Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pentadbir alam ini. Wassalatu wassalam ala rasulina Muhammad. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, keluarga serta para sahabat baginda semuanya. Rabbi syrahli sadri, Tuhanku lapangkan dadaku, wa yassirli amri, permudahkan segala urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah simpulan di lidahku, yafqahu qauli, semoga mereka memahami akan segala kata-kataku. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat, walau di mana anda berada pada hari ini pagi Rabu 23 Ramadan 1442 Hijrah. Hari ini kita jumpa sekali lagi dalam bicara Ramadan 1442 Hijrah. Hari ini sebagaimana yang kita janjikan, kita akan bersama dengan sahabat kita, dengan tamu kita istimewa. Beliau ni dah pernah bersama dengan kita pada awal sebelum Ramadan hari itu di Ambang Ramadan. Program di Ambang Ramadan, program pertama hari itu, Dr. Haji Muhammad Ridwan bin Yusof pernah bersama dengan kita. Dia bersama dengan Dr. Abdul Hamid. Sayangnya kemarin Dr. Abdul Hamid bersama dengan kita, tapi ada masalah teknikal, ada masalah internet yang menyebabkan ada suara tak masuk. Ni gambar hilang pula dah. Ada yang menyebabkan ni pun nak start nak start jadi pula ni, agak-agak dia lancarlah hari ni. Dan hari ni kita bersama dengan Dr. Haji Muhammad Ridwan sudah pun ada bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ni harap-harap program kita ni berjalan lancar, tidak ada gangguan, dan harap suara pun kita harap suara pun boleh jelas, clear. Hari ni apa khabar? Apa khabar Ustaz Dr. Alhamdulillah. Okey. Kita tukar duduk alik tu deh. Okey, insya-Allah tak ada masalah. Kita tukar langit sikit lah. Jadi hari ni hari 23, masih tidak terlambat, belum terlewat untuk kita membicarakan tentang Lailatul Qadar. Sebagaimana yang kita war-warkan, sebagaimana yang kita janjikan, kita nak cerita tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini, dan hari ini kita cerita sekitar ayat Al-Quran, ayat satu surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, kita cerita sekitar tu je. Kita tak pergi jauh sangat, takut nanti sesak barak kita pergi jauh tau. Kita dekat-dekat, kita mulakan dengan baca, saya nak baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Jadi kita akan cerita hanya di sekitar, kita duk main keliling kok. Tu jelah ayat 5 ayat daripada surah Al-Qadar. Kerana surah Lailatul Qadar ini menjadi malam rebutan kepada semua orang-orang yang beriman, kepada semua orang yang yakin dan percaya kepada Allah dan percaya kepada benda-benda yang gaib. Jadi untuk mula-mula ni saya nak minta Dr. Ridwan untuk bagi sedikit mukaddimah lah. 10 minit ke 5 minit ke gitu. Silakan. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hi hatta matla'il fajr.
Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini 23 Ramadan bersamaan dengan 5 Mei 2021. Alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Ramadan, maknanya berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah, terima kasihlah kepada moderator Ustaz tadi yang bertukus lumus untuk menjayakan program di bawah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral RPG Kampus Kota Baru di bawah tajuk Bicara Ramadan. Jadi alhamdulillah hari ini dapat kita bersua kembali di dalam Bicara Ramadan dengan tajuk yang tidak asing lagi bagi kita, iaitu membicarakan tentang Lailatul Qadar. Jadi sebagaimana yang Ustaz Sata telah baca dan saya pun telah baca tadi, apabila kita bercakap tentang Lailatul Qadar, maka dia punya dalil atau nas yang utama ialah kita mesti merujuk kepada surah Al-Qadar, iaitu yang telah kita baca tadi sebanyak 5 ayat sahaja, ya, insya-Allah. Jadi alhamdulillah hari demi hari kita melalui, kadang-kadang ada generasi-generasi baru yang tidak merasa peri pentingnya untuk mencari ataupun untuk memburu hari Lailatul Qadar. Kadang-kadang puasa dah masuk 23 hari pun maknanya dia biasa saja kan. Maknanya tidak ada nasihat-nasihat ataupun peringatan daripada orang tua, generasi tua kan, tentang peri pentingnya mencari, mendapatkan malam Lailatul Qadar. So hari ini kita akan berbicara sedikit tentang sebagaimana telah disebutkan tadi, malam 1000 bulan. Apa yang kita hendak tahu tentang malam 1000 bulan. Jadi merujuk kepada ayat yang kita baca seperti tadi, surah Al-Qadar. Jadi marilah sama-sama kita mentadabbur sedikit apakah maksud yang dikehendaki dengan surah Al-Qadar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbunyi ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Okey, sesungguhnya inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Hu itu dhamir yang kembali kepada Al-Quran, fi lailatul qadar, iaitu pada malam qadar. Kadang-kadang Ustaz Sata kita sebut berlapis kan. Malam Lailatul Qadar kan, malam lagi Lailatul Qadar. Di dalam bahasa Arab, Lailah tu maknanya sudah malam. Disebut malam dah. Jadi kita orang Melayu ni sebut lagi malam Lailatul Qadar kan. Dia tidak sama dengan Isra Mi'raj dan malam-malam Jumaat lain. Jadi dia kalau kita sebut dia sebut dengan Jabal Qubi, Bukit Jabal Qubi. Sebut 2 kali. Bukit tu Bukit Jabal lagi lah, Bukit Jabal Qubi. Biasa Melayu cakap gitu. Sudah jadi nama khas dah kan. Tapi nak khasan lagi kan. Jadi malam Lailatul Qadar sedap sebut kan. Sebab kalau bahasa Arab, Lailah itu sudah menunjukkan pada malam Qadar. Okey. Alhamdulillah. Jadi perkataan Lailatul Qadar adalah daripada 2 kalimah lah. Maknanya Lailah mudhaf, Qadar mudhafun ilaih. Maknanya malam itu disandarkan kepada Qadar. Okey. Lailah ini kita kata malam lah, bukannya siang. Bukan siang. Kata Lailah bukannya siang. Maknanya dia berlawanan. Kalau sebut Lailah, maknanya sebuah malam. Okey. Al-Qadar itu memberi maksud kemuliaan ataupun hukum ataupun ketetapan qadar kan. Jadi kalau kita tengok para ulama juga ada berselisih faham juga ataupun ada pandangan-pandangan dan pendapat yang berbezalah tentang maksud Al-Qadar. Okey, kalau kita tengok perhatikan Ibnu Qudamah berpendapat bahawa malam Qadar maksud dia mengambil maksud ialah malam yang mulia, yang diberkati, yang diagungkan dan yang mempunyai banyak kelebihan-kelebihan yang terkandung di dalam malam Qadar itu ataupun Lailatul Qadar. Kalau kita tengok pandangan ulama-ulama Ibnu Jauzi ada 5 pandangan. Dia kata Lailatul Qadar itu ada yang pertama dia kata maksud agung.
Kalau kita kata agung, Lailatul Qadar, agung ni kalau kita nak nisbahkan kepada manusia yang di-Pertuan Agong. Maknanya sorry dah. Dalam banyak raja-raja tu, yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling hebat adalah yang di-Pertuan Agong. Yang agung. Okey. Jadi begitu juga dengan malam. Malam yang agung maknanya malam yang lebih daripada malam-malam lain. Walaupun di sana ada yang mengatakan malam Jumaat, malam yang mempunyai kelebihan banyak juga. Tetapi ulama menegaskan bahawa Lailatul Qadar ini adalah lebih besar, lebih hebat, lebih segala-galanya daripada malam-malam yang lain. Dan ada juga qadar itu diterjemahkan kepada makna sempit. Qudira alaih rezeki, macam contohnya. Maknanya disempitkan rezekinya kan. Kenapa berlaku begitu? Mengikut pandangan ulama, pada malam qadar atau Lailatul Qadar itu, maknanya turunnya para malaikat, seluruh para malaikat dan juga Jibril sepanjang ayat berikutnya, yang menyebabkan bumi ini maknanya dipenuhi dengan para malaikat. Para malaikat. Para malaikat. Jadi bumi jadi nampak sepi. Sebab qadar itu diterjemahkan, dibincangkan dengan qadar itu, jadi sempit dunia ini kerana apa? Ramai para malaikat yang turun. Jadi tujuan ini kita bincang lepas ni. Dan ada setengah lagi, qadar itu adalah maksud dengan hukum ataupun keputusan ataupun yang maknanya qadar maknanya keputusan yang memberi keputusan. Kepada seseorang itu. Dan kepada siapa yang tidak mempunyai kemuliaan, qadar itu juga diterjemahkan sebagai untuk mendapat kemuliaan dengan melakukan ibadah. Kadang-kadang ada orang sebelum ini tidak orang kata tidak dapat hidayah lah contohnya kan. Maknanya sebelum ini dia tidak tahu pun adanya malam qadar atau Lailatul Qadar. So pada malam tu dengan biiznillah juga, dengan izin Allah juga, dia berada pada malam tersebut dan dia telah mendapat hidayah untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. So dia dapat juga kemuliaan pada malam tersebut. Dan Lailatul Qadar juga merupakan satu malam yang diturunkan apa tadi? Kata anzalnahu tu Al-Quran, yang menjadi mulianya malam qadar sebab turunnya Al-Quran pada malam tersebut. Kan? Dan mulianya malam Lailatul Qadar juga kerana apa? Kerana junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengasihi umat dia. Kan? Maknanya Rasulullah sendiri memohon kepada Allah Taala melihat pada umat Nabi Muhammad ini, kalau tengok umur dia tu berapa Ustaz biasa? Mana? Boleh hidup umur Nabi Muhammad ni, umat Nabi Muhammad ni lebih kurang berapa ni? Kadang-kadang tak sampai 60. Kalau dulu kata sapalah umur Nabi 63, maknanya fatrah 50-60 insya-Allah, makna itu dia punya range umur umat Nabi Muhammad yang orang kata akhir lepas pencen tu juga bersiap sedialah untuk berpindah ke alam lain kan. Nak berbanding dengan umat-umat yang nabi-nabi dahulu. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang yang dimuliakan, alhamdulillah kita sudah mengetahui sedikit sebanyak tentang apa maksud qadar tadi. Dan ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam qadar yang disebut tadi kan. So kenapa dalam ayat yang kedua ini, surah Al-Qadar ini disebutkan macam satu persoalan pula. Jadi wa ma adraka ma lailatul qadar. Mu tahu tak apa dia malam Lailatul Qadar ni? Jadi Quran ni cantik, comel, dia punya susun ayat-ayat ini nak menjentik kita punya pemikiran kita. Apabila kita sebut tahu tak apa dia? Untuk malam Lailatul Qadar ni, Lailatul Qadar ini, so manusia akan berfikir, maknanya ada satu peringatan balik. Lailatul Qadar ni yang tadi kita sebut satu malam yang disebut tadi malam kemuliaan, yang diberkati, yang agung, yang diturunkan Al-Quran. So kita melihat kembali, kita rasa nak mikir, kita rasa nak tanya, kita nak mengkaji apa dia malam qadar itu. So dijelaskan dalam ayat yang ketiga, Lailatul Qadri
khairun min alfi syahr. Malam qadar ini, Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini tajuk kita. Tadi malam 1000 bulan ini, malam qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita tengoklah Ustaz tahu orang Arab ini, jumlah yang paling besar sekali adalah 1000. Maknanya tak ada dah. Kalau dia bila kat kali 1000 tu paling besar dah bagi dia kira. Jadi lepas 1000 kali 1000 kali 1000 jadi 1 juta lah ni. Okey. Jadi sebab Arab ni dia tak ada perkataan juta, million. Tak, yang kita kata million ke apa tu, itu bahasa lain. Bahasa Arab ni setakat alf saja. Alfun maknanya kiraan dia alf. Lepas tu kat 10,000, 20,000, 100,000. Gitu dah. Mana million tu bukan bahasa Arab kot. Mungkin bahasa Melayu lah. Ya. Dia terjemah balik lah tu. Daripada bahasa Inggeris lah. Jadi yang paling besar budaya orang Arab ni, maknanya dia kata alfun adalah paling besar dah, paling itu. Paling banyak dah dari segi nilai kan. So alfi syahr maknanya kita kata bukannya terhad kepada 1000 bulan. Dia punya kelebihan tu. Maknanya di sana lebih daripada 1000 bulan. Mungkin 2000, mungkin 3000. Maknanya itu hanya Allah Subhanahu Taala yang akan menentukan nilai bagi seorang hamba yang melakukan amal ibadah. Setakat tu. Yang keempat, ayat dia, tanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Okey, tanazzalu tu fi'il ke apa Ustaz tahu? Kalau kita tengok sikit-sikit lah. Fi'il madhi ke mudhari' ke? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Tetapi dia dibuang huruf ta depan dia tu. Sepatutnya tanazzala, tatanazzalu. Sepatutnya ada ta dua butir. Kalau ikut kaedahnya, huruf ta di depan tu ada dua tatanazzalu. Jadi dibuang satu huruf ta, yang pertama tu dibuang. Mungkin ada itulah, mungkin ada hikmah di sebalik tu kan. Ada hikmah lah maknanya. Maknanya biasanya tanazzala, ya tanazzalu, tatanazzalu. Malaikat kan fa'il dia kan. Okey, maknanya di sana ada hikmah. Mungkin ada setengah-setengah pengkaji dia menyatakan bahawa tanazzalu itu iaitu fa'il dia yang pelakunya adalah malaikah waruh kan. Para malaikat, sekalian malaikat dan juga ar-ruh itu dinasabkan kepada Jibril alaihissalam. Maknanya turun itu tanazzalu dengan segera, dengan cepat. Maknanya tanazzalu bukan turun biasa-biasa. Kalau tanazzalu katanya turun dengan biasa, tetapi ini dengan pantasnya. Tanazzalu makna hikmah. Penggunaan tanazzalu itu makna dengan sekelip mata. Maknanya tak sempat kita nak tutup mata ke turun. Itu ada antara pengkaji bahasa yang menyatakan bahawa kenapa dibuang tak hazaf tak satu, sedangkan situ maknanya dia punya sedang berlaku jugalah pada masa itu. Okey. Dia macam bahasa Kelantan kita lah. Bahasa Kelantan ni bila kita buat hazaf satu perkataan atau satu suku kata atau satu huruf, dia melambangkan benda tu laju. Macam kita kata atau perkataan kita kata mari sini sebentar. Kita kata mari sini sebentar tu suruh dia mari dalam keadaan biasa. Kalau dia kata sini, kita kata sini. Sini tu nak suruh dia mari segera. Sini. Itu bahasa Arab pun adalah unsur-unsur tu. Maksudnya bila dibuang huruf ta tu menunjukkan keturunan dia turun tu dengan turun yang laju. Turun dengan laju dan cepat dia turun dia betul. Comel perbandingan Ustaz tahu yang comel. Mana lagi cepat kita untuk memahamilah dia punya perkataan-perkataan yang disusun dibuat oleh Allah SWT kepada kita. Okey. Fiha itu di dalam Lailah, maknanya pada dalam Lailatul Qadar, dalam pada malam itulah biizni rabbihim, dengan izin. Semua itu pergerakan semua adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat dia tak boleh pandai-pandai juga, mesti tunggu perintah Allah. Allah kata suruh buat apa, makna dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga nak buat gapo-gapo pun kita kena tengok apakah ini diperintahkan oleh Allah SWT ataupun menjadi larangan daripada Allah SWT untuk mengatur semua urusan-urusan sama ada keduniaan dan juga akhirat. Jadi semua di bawah
apa ni dia kata di bawah perundangan ataupun peraturan Allah SWT yang menentukan segala-galanya. Ayat 4 ini kadang-kadang kita tengok tanazzalul malaikat waruh, ada ayat Ustaz Tar, kalau kita tengok kadang-kadang dia letak ruh depan, malaikat di belakang. Kalau saya terbaca surah An-Naba kan. Surah An-Naba dia kata apa? Yauma yaqumur ruh wal malaikah. Kan? Pada masa itu Jibril dan malaikat. Ini kita nak kaji dari segi aspek bahasa lah sikit. Mungkin di sana ada sebab-sebab dia kenapa dia mendahulukan ar-ruh wal malaikah pada An-Naba, dan sini mendahulukan para malaikat dan juga ar-ruh tu di belakang. Ini kita apabila baca banyak Quran, kita boleh tengoklah dia punya kecantikan dia, keindahan dia Quran tu. Bukan saja-saja Allah SWT meletakkan kalimah-kalimah itu, mesti ada hikmah, dan di sebalik hikmah, di sebalik penyusunan kalimah-kalimah itu kan. Jadi kadang-kadang kita boleh buatlah analogi juga, kata dalam satu majlis lah contohnya. Okey, dipersilakan semua penceramah tampil ke pentas, dan juga Al-Fadhil Ustaz Satar. Dia sebut penceramah tu Ustaz Satar penceramah dah, tetapi sana dia mention lagi, dia sebutkan lagi Ustaz Satar dalam tu. Gapo kalau kita boleh tengok dari segi hikmah Ustaz Satar. Dia sebut penceramah ada 3, ada saya, ada Dr. Hamid, ada Ustaz Satar, tetapi sana ada 3 orang tu penceramah ni MC lah, pengerusi lah, sebut disilakan naik ke pentas. Okey, penceramah dan Ustaz Satar. Di sana kalau kita tengok apabila mention satu, ar-ruh itu satu je kan. Kalau arwah banyak kan. Mana ar-ruh itu satu, jadi di sana ditakzim juga. Nak rayaknya dalam 3 orang ni Ustaz Satar ni orang glamour sikit. Contohnya orang yang banyak dia punya follower lah kalau Facebook ke apa contoh. Jadi disebutkan maknanya untuk menggambarkan betapa hebatnya juga malaikat yang ar-ruh itu yang dinasabkan kepada Jibril alaihissalam. Okay. Dan memang pun Jibril ini ketua kepada segala malaikat. Dialah malaikat yang muqarrabin, yang paling hampir dengan Allah. Ada dalam satu surah ayat dalam surah apa tak ingat, selepas An-Naba itulah juga dia ceritakan Jibril ini ialah rasulun amin. Dia Allah gelarkan dia juga sebagai rasulun amin, rasulun karim. Maknanya utusan yang sangat mulia, yang sangat mulia. Lepas tu dia juga dia panggil sama amin. Malaikat Jibril ni sama amin, orang malaikat yang paling dipercayai oleh Allah. Sebab itulah Al-Quran ini diserahkan kepada Jibril untuk sampaikan kepada Nabi. Kerana Jibril ni sama amin. Orang yang kalau kita kata orang yang paling dipercayai. Dan Jibril ini paling gagah di antara segala malaikat, paling gagah. Dia lepas tu pula malaikat-malaikat lain juga taat kepada Jibril. Mesti taat kepada Jibril. Muta'in tu. Muta'in sama amin. Dalam surah tak ingat surah apa tu. Muta'in sama amin. Maknanya yang ditaati oleh para malaikat yang lain. Jadi menasabah sangat bila Allah bagi tahu kata pada malam tu tanazzalul malaika waruh. Turun malaikat-malaikat turun malam tu, terutamanya yang turun juganya ialah ar-ruh, maknanya ketua kepada segala malaikat. Jadi itulah hikmah di antaranya lah. Hikmah disebutkan ar-ruh pada malam itu diturunkan. Teruskan. Terima kasih kepada tambahan Ustaz Satar. Jadi ar-ruh itu kita nasabkan, kita nisbahkan kepada Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, yang merupakan kalau kita YDP lah yang dipetua kan, para malaikat mana pengurusi kepada malaikat yang lain. Jadi mereka para malaikat ni turun dari mengikut ulama daripada alam rohani, daripada atas lagi, daripada langit lagi, ada kata daripada Sidratul Muntaha lagi ke langit Baitul Izzah, dan juga sampai ke bumi lah maknanya, untuk melihat tujuan dia maknanya dengan perintah Allah SWT adalah membawa satu urusan lah, maknanya perintah Allah SWT yang kalau kita nak bahas itu cukup tinggilah, cukup besarlah. Dia punya di sebalik tu ada rahsia-rahsianya lah. Antaranya kalau kita tengok mana malaikat-malaikat yang turun ini maknanya tidak lain dan tidak bukan maknanya untuk memberi rahmat juga, menurunkan rahmat juga kepada manusia yang
yang sentiasa beribadah kepada Allah SWT, terutama beriktikaf apa semua yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini, mana mereka akan sama-sama mengaminkan. Kalaulah hamba ibadah hamba-hamba kita semua ini berdoa kepada Allah Taala, membaca Quran apa semua, melakukan ibadah, mereka ni akan mengaminkan doa-doa kita. Inilah punya kita kena rebut peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Jadi akhir sekali, salamun hiya hatta matla'il fajr. Mana sejahtera. Salamun, perkataan salamun makna hari-hari kita duk sebut. Dalam sembahyang pun kita sebut, hari-hari kita berjumpa manusia dengan manusia pun kita ucap salam. Dan salamun qala min rabbi rahim, kan ada kan. Makna salam daripada kami, Allah SWT pun ada kan. Salamun maknanya sejahtera, maknanya kebaikan, kesejahteraan, kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan. Maknanya salamun hiya. Hiya itu di sana adalah kembali kepada siapa dia? Lailatul Qadar. Tak? Malam tadi. Malam Lailatul Qadar tu hatta matla'il fajar. Sehinggalah terbit fajar. Kan? Fajar. Bukan terbit matahari. Fajar. Beza pula sini kan. Sehingga terbitnya fajar maknanya perbezaan waktu subuh tadi lah. Subuh atau fajar. Salatul fajar, salatul subah. Kan? Daripada ayat kita baca tadi, salamun hiya hatta matla'il fajr, maknanya dia punya masa, kalau kita ambil kan, bermulalah lepas maghrib itu, malam tu bermula maghrib sampailah matla'il fajr. Maknanya terbitnya, munculnya fajar. Itu dia punya masafah ataupun jarak di antara lepas maghrib dan juga subuh. Kalaulah kita terlepas tu, tak ada lah. Itu maknanya yang ditentukan oleh para ulama tentang malam qadar. Jadi kita nak dapat kesejahteraan itu, maknanya kita kena cari, kita kena buru, kena taharau, kena sentiasa ada keazaman untuk dapatkan Lailatul Qadar. Okey, itu sedikit sebanyak tentang kita mengupas surah Al-Qadar sebanyak 5 ayat. Okey. Antara kelebihan-kelebihan lagi mana kita apabila kita sudah memahami, jadi kita hendaklah sentiasalah maknanya mencari-cari malam Al-Qadar ini. Kerana apa? Okey, sebelum itu kita tengok sababun nuzul ayat ini. Kenapakah diturunkan ayat Al-Qadar ini? Kalau mengikut ulama-ulama, dia menyatakan bahawa pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada bersama dengan sahabat, kan. Okey, bersama dengan para sahabat di suatu tempat. Lepas tu Rasulullah SAW bercerita tentang ada satu Bani Israel, seorang kaum Bani Israel ini yang sentiasa beribadah kepada Allah SWT selama 1000 bulan. Ada setengah kata dia malam tu dia berqiyamul lail, dia beribadah kepada Allah SWT, dan pada siangnya berjihad fi sabilillah untuk memerangi kaum kafir selama 1000 bulan. Jadi apabila begitu, Rasulullah pun menceritakan pada sahabat, para sahabat melihat terkedu, kata 1000 bulan kita umat-umat Nabi Muhammad ini hanya boleh hidup antara pada masa itu adalah sampai 100 tahun, 80, 60, 70, 80 kan. Bagaimana umat Nabi Muhammad ini dapat menandingi keupayaan yang dilakukan oleh Bani Israel tadi, dapat beribadah dengan cukup kuat, yang bersungguh-sungguh kepada Allah SWT. Jadi Rasulullah SAW menengung sekejap, lepas itu turunlah ayat Al-Qadar ini yang boleh membuka fikiran kita supaya melihat kepada kita beramal dengan satu malam sahaja. Contohnya kita dapat sama lebih daripada 1000 bulan, bukan sama dengan mereka, lebih daripada 1000 bulan. Inilah mulianya Nabi Muhammad SAW, mulianya Al-Quranul Karim dan mulianya malam Al-Qadar ini, yang memberi satu keistimewaan, memberi satu bonus. Kalau kita kan, satu anugerah yang besar
kepada umat Nabi Muhammad, contohnya kita hamba Allah, hamba-hamba kita semua ini, masyarakat kita sekarang ini, yang kalaulah kita tahu betapa bernilainya malam Qadar itu. Jadi kalau saya sebut tadi, kalau Bani Israel tadi, Ustaz Sattar ada kata nama Syamun, ada kata nama Samsul, Ustaz. Lagu mana tu? Ya. Mana? Macam mana dia? Bani Israel tadi katanya nama, ada setengah dia kata wali Allah kan, wali Allah. Ada Syamun Al-Ghazi, ada Samsul Ghazi. Mana sah tu? Tak pastilah sebab tu Tak pun pasti. Israeliat. Dari segi riwayat pun Israeliat tu boleh belakalah nama mana-mana. Tapi dalam mention tu dia kata Bani Israel lah, satu kaum Bani Israel yang beribadah lebih pada 1000 bulan, yang berjihad kepada Allah SWT, yang betul-betul. Tapi jadi kita nak buat banding beza lah dengan umat sekarang ini. Kita sekarang ini kalau mereka dapat berjihad, maknanya tidak layak sunallah, maknanya 1000 bulan tu sama dengan 83 tahun 3 bulan, lebih kurang gitulah. Maknanya kalau kita, umat kita hidup dah lah 60, tolak 10 tahun, tak mecok lagi, 50 tahun. Makan minum tidur gapo semua, adalah lebih kurang 20 tahun siapa kedak beribadah pada Allah Ta'ala. Lebih kurang tolak bercampur gapo semua, tu je kita dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi situ, jadi para sahabat duk mikir tu. Jadi kalau para sahabat ni orang kuat mikir, jadi kita sebagai umat dia yang tak ambil kisah. Lain tu qadar. Yalah kata. We got real lah. Jadi tak ada rasa nak capai, nak gapai. Dan tu kadang-kadang kita tak tahu lah tu qadar, baca saja. Tapi tidak tahu akan kelebihannya dan apa yang perlu kita tanam azam kepada diri kita nak dapatnya. Dia sama juga kita dengan dengan orang-orang soleh yang dulu-dulu yang pernah mendapat Lailatul Qadar. Ustaz pernah dapat dah kalau pengalaman hidup malam ni agak-agak saya bukan agak-agak, saya confirm saya dapat setiap tahun. Lailatul Qadar ni kita kena confirm yang kita ni setiap tahun kita dapat. Sebab apa? Sebab setiap malam Ramadan tu tak ada pun satu malam yang kita tak semaya, kita tak ada. Mesti paling kurang pun kita semaya maghrib. Semaya maghrib tentu dah kena pada malam Lailatul Qadar. Ya. Dan kalau 30 malam Ramadan tu kita semaya maghrib 30 malam. Kena satu. Semaya isyak pula kena satu. Semaya apa lagi? Semaya tarawih. Kena lagi satu. Tentu kena, cuma banyak sikit tak kena. Mungkin tak kena lah pada kita qiyamul lail. Mungkin kita tak qiyamul lail. Kita baca Quran. Kita baca setiap malam. Satu ayat, dua ayat. Confirm kita kena. Confirm. Ya. Cumanya kalau kita tengok pengalaman orang tua-tua tu, dia kalau dulu dia kata malam tu bagi pelik. Dia kata ada bagi pelik ni mari ni. Contohnya dia kata malaikat Jibril ni kadang-kadang dia boleh menyamak ataupun menyerupai macam orang gila. Contoh dia jumpa orang gila kalau dulu ni hak jenis ilmu kurang dia kata ni orang gila ni malaikat Jibril ni pakak gi peluk, pakak gi dakak, nyanyo kau orang gila tu. Jadi bagi pelik dia kata. Dia ada satu lagi tafsiran yang mungkin Dr. Uwe tak sebut tadi tentang Al-Qadar. Al-Qadar ni nak kaitkan dengan cerita ada lembaga marilah. Dalam satu tafsiran yang saya tak ingat siapa dia yang tafsir tu, dia kata Al-Qadar ini maksudnya bajet. Dalam banyak-banyak maksud tadi kan keagungan. Qadar ni ialah qadar, sekadar. Qadar maksudnya qadar lah ketentuan, menentukan suatu kadar. Maknanya bajet lah kalau dalam bahasa kita sekarang bajet. Kalaulah sebuah kerajaan di bumi ni dia cerita nak tafsirkan tentang Al-Qadar tu. Kalaulah sebuah kerajaan dia ada satu belanjawan, setahun sekali dia akan buat belanjawan. Hari bajet dia panggil, iaitu kalau di Malaysia pada bulan Oktober. Setiap negeri pun ada bajet dia, belanjawan dia. Kelantan ada bajetnya di Dewan Undangan Negeri, Melaka ada, Johor ada. Jadi setiap tahun tu mesti ada sekali untuk buat bajet. Apa tujuan bajet ni? Bajet ni ialah untuk menentukan apa yang akan dibelanjakan, apa yang akan berlaku pada tahun selepas tahun hadapan, setahun ke hadapan. Maka gitulah juga Al-Qadar ini. Malaikat pada hari itu, semua malaikat turun.
semua malaikat turun termasuk Jibril sekali. Turun kerana apa? Kerananya tanazzalul malaikatu warruh tanazzalul malaikatu warruhu apa tadi tu? fiha Fiha biizni rabbihim biizni rabbihim min min kulli kulli amr. amr. Kata kunci di situ ialah min kulli amr. Dan itu bawa turun semua urusan. Hari itulah menentukan segala urusan hari bajet tu. Maknanya kalau di Malaysia ni hari bajet ni kita akan tahu Kementerian Pendidikan dapat sebanyak mana, Kementerian Kesihatan dapat banyak mana, gaji kita boleh banyak mana, ada bonus ke tak ada bonus, orang petani dapat berapa, peruntukan untuk tu, semua peruntukan akan ditentukan pada masa bajet tu. Maka begitulah masa turunnya malam Lailatul Qadar ini, para malaikat semua membahagikan, mengagih-agihkan bajet itu. Tahun depan ni nak hujan sebanyak mana? Nak Allah dah perintah ke nak turun hujan sebanyak mana? Berapa milimeter ke berapa dah untuk tahun depan? Nak kemarau berapa hari? Nak berangin sebanyak mana angin yang akan bertiup pada setahun hadapan ini? Telah ditetapkan. Begitu juga dengan setiap manusia ditentukan umurmu ada lagi kau berapa hari lagi. Okey, mungkin umurmu tahun ni penuh lagi setahun. Ada orang umurnya ada tinggal lagi 15 hari, ada tinggal 20 hari, ada tinggal 2 bulan, ada tinggal 8 bulan. Itu ditentukan pada malam Al-Qadar itu. Rezekimu ada banyak mana, berapa cupak, berapa gantang, berapa kilo, berapa guni juga ditentukan pada malam Al-Qadar itu. Jadi kalaulah malam itu begitu banyak urusan yang malaikat perlu buat, maka tak ada lah masa Jibril nak nyamar, nak menyamar di tepi telaga, nak pergi duduk tepi telaga kita, tunggu orang turun ambil semaya, nak tunggu di masjid. Tak ada masa Jibril nak buat benda-benda kerja-kerja lagu tu. Sebab Jibril turun dengan urusan yang sangat penting, iaitu urusan bajet. Hari bajet sedunia. Lailatul Qadar ini ialah bajet sedunia. Nak tahu apa yang berlaku, apa yang akan menentukan apa yang berlaku pada tahun berikutnya. Jadi jadi tu. Jadi pada malam itu malam yang sangat penting bagi urusan pentadbiran kerajaan Allah. Kita ni pada malam tu turun berlakunya Lailatul Qadar itu, kita dapat bonus lah yang sebagaimana khairum min alfi syahrin tu, sebaik 1000 bulan tu, kerana pada malam itu malam yang turun bajet turun. Berbeza kita dengan di dunia ni. Dunia ni kalau dia istihar bajet, dia kata pegawai kerajaan akan dapat bonus 500. Dia tak beri selalu hari tu. Dia beri dia beri dekat raya ataupun dia beri lain kali. Tapi Allah ni pada malam bajet tu juga dia bagi kepada bonus kepada hamba-hambanya yang menunggu bajet tu. Jadi kita janganlah buailah pemikiran kita bahawa pada malam Lailatul Qadar itu akan kita jumpa dengan peristiwa-peristiwa aneh, peristiwa-peristiwa pelik, barulah kita dapat, kita rasa kita dapat. Kalau kita tak jumpa apa-apa, kita kata kita tak dapat Lailatul Qadar. Tahun ni tak dapat Lailatul Qadar sebab tak ada petanda, tak ada alamat langsung kita jumpa. Maka kita kena buailah persepsi tu. Kita ambil persepsi yang positif, iaitu aku confirm dapat setiap tahun, aku confirm dapat, cuma banyak ataupun sedikit saja. Tahun lepas aku dapat isyak berjamaah, maghrib tak sembahyang Jumaat. Jadi tahun ni aku nak supaya maghrib berjamaah, isyak berjamaah. Tahun lepas aku tak terawih pun tak cukup. Tahun ni aku nak terawih biar banyak pada malam Al-Qadar tu. Gitu. Jadi dapat tu confirm kita semua dapat. Lailatul Qadar ini semua dapat. Cuma banyak ataupun sikit sahajalah. Jadi tu satu deh. Dr. Wan, saya teringat selagi. Teringat selagi tentang Lailatul Qadar ini, ayat yang pertama tadi mengenai inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Ayat ni kita maksudnya Allah menurunkan Al-Quran tu pada malam Al-Qadar. Sedangkan kita merayakan ataupun menyambut nuzulul Quran pada 17 Ramadan. Di Malaysia ni dan di banyak-banyak negara ada yang sambut pada 17 Ramadan, ada yang sambut pada 27 Ramadan.
Ada di negara-negara mana tah 21 Ramadan dia sambut nuzulul Quran. Jadi macam ada dua. Macam Quran ni turun dua kali dah. Satu turun Tuhan kata malam Lailatul Qadar. Lepas tu kita pula kata malam nuzulul Quran. Jadi sebenarnya daripada perkataan anzalna itu pun telah menunjukkan, dapat membezakan bahawa Al-Quran ini kan dia turun 3 peringkat. Al-Quran ini diturunkan 3 peringkat. Peringkat yang pertama daripada daripada Allah, daripada Allah lagi. Yang pertamanya daripada Allah disimpan di Lauh Mahfuz. Itu satu peringkat Al-Quran diturunkan ni. Maksudnya Allah kalamullah itu Allah sebut Allah lagu mana tak tahulah. Tapi mula-mula sekali tersimpan di Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz itu diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Itulah yang disebut dalam surah ni. Dalam surah Inna Anzalna ni, maksudnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz itu Allah arahkan Jibril untuk turunkan Al-Quran tu sekaligus secara, sebab tu dia sebut Anzalna. Anzalna ni maksudnya turun sekali ya. Tidak dua, tidak tiga. Maka turunlah di Baitul Izzah. Maka daripada Baitul Izzah itu nazzala. Perkataan yang turun secara beransur-ansur macam hujan. Hujan tu Tuhan kata nazzala. Nazzala ni maksudnya hari ni turun, esok turun pula, lusa turun lagi. Berperingkat-peringkat. Berperingkat, beransur-ansur. Begitulah juga dengan Quran, Al-Quran ini. Maknanya confirm malam Lailatul Qadar itu di samping malam tu malam bajet kita kata, malam tu jugalah dibawa turun Al-Quran. Ulama ada berselisih juga ni tentang Al-Qadar ini, sama ada malam itu mulia kerana Al-Quran diturunkan ke ataupun kerana malam tu memang mulia dah. Ada dalam satu ayat dalam surah gapo tak ingat juga, dia kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Ad-Dukhan. Kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat. Bermakna kalau kita ikut ayat tu, malam tu memang berkat dah. Diturunkan Al-Quran tu dipilih turun pada malam yang memang berkat. Berkat dah. Bila Al-Quran turun, berkatnya berganda. Sebab Al-Quran tu berkat, maka berkat jadi berganda-ganda. Betul. Kerana diturunkan pada malam yang berkat tu. Tu dua ni. Satu lagi ialah yang kita sambut kata nuzulul Quran tu. Nuzulul Quran tu ialah kita mengingati peristiwa Nabi diberi wahyu yang pertama, iaitu di Gua Hira. Di Gua Hira. Itulah yang kita kata pada 17 Ramadan. Dan tarikh ini pun khilaf, sebenarnya khilaf. Ada yang kata bukan 17 Ramadan, ada yang kata pada 7 Ramadan dia kata. Daripada 7. Sebab dia ni berlaku pada tahun 40 atau 41. Tahun 40. Tahun 13 sebelum hijrah. Tahun 13 sebelum hijrah. Jadi ketika tu Nabi umur 40. Ketika Nabi umur 40 tu bulan Ramadan, hari Isnin. Dia malam Isnin. Jadi turunnya Al-Quran ni, wahyu yang pertama kepada Nabi ni ialah pada malam Isnin. Malam Isnin tu bila dibuat kalkulat pada tahun 13 hijrah, sebelum hijrah tu, malam Isnin ni dia berlaku pada 4 malam. Dia jatuh pada 4 malam. Satu malam 7 Ramadan, yang kedua malam 14, yang ketiga malam 21 dan yang keempat malam 28. Itu ada perkiraan lah di sana. Jadi ramai yang ulama sejarah, pakar sejarah ni dia kata ada yang kata 7, ada yang kata 14. Nuzul Quran tu 14. Tapi ramai yang kata 21. Ramai yang kata 21. Jadi daripada kiraan itulah mereka mengambil kira juga bahawa Al-Quran dulu turun pada bulan yang Nabi kata turun pada 10 akhir yang ganjil. Jadi kena pada malam 21 dia kata. Sebab sama dengan 21 ketika wahyu pertama diturunkan. Tu satu pendapat lah. Kalau kira pendapat kalau kira pendapat tu lepas dah lah kita tahun ni hari 23 dah lepas dah lah Lailatul Qadar ni. Jadi kita nak pakai kita nak pakai tu pun tak apa, kita tak sifatkan sebagai ilmu kepada kita lah bahawa kita yang merayakan apa beza di antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar turunnya Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nuzulul Quran daripada Baitul Izzah, maknanya turun wahyu yang pertama yang kita rayakan nuzulul Quran tu, wahyu pertama diturunkan kepada Nabi di Gua Hira.
Ada juga kata bukan bulan Ramadan pun berlaku turun wahyu ni. Dia kata pada bulan Rabiul Awal, pada 12 Rabiul Awal. Ada kata pada bulan Rejab. Ada kata pada bulan Rejab. Jadi mana-mana tu wallahu alam lah. Wallahualam. Tapi tak apalah kita nak kata tarikh mana-mana pun pasal tidak muktamad. Tidak muktamad. Okey, Tapi teruskan negara Malaysia dan sekitar kita ni masih lagi meletakkan ambil 17 lah kan. 17 17 lah untuk kita sama-sama memperingatilah nuzul Al-Quran kan. Jadi jumhur lah kepada kita. Jadi yang persis faham tu maknanya kita menerima dengan sebagai ilmu. Ilmu dan lapang dada, tak ada masalah, tak payah bergaduh. Jadi alhamdulillah kupasan yang baik daripada Ustaz Sarah, tambahan sebagai Lailatul Qadar juga sebagai bajet jadi saya hanya menyentuh sebagai membuat keputusan dan juga menurunkan hukum-hukum dan sebagainya lah, saya ringkas jadi ditambah bagus. Jadi alhamdulillah tentang Lailatul Qadar juga, kalau kita ada lagi masa Ustaz. Ada. Okey. Jadi ramai masyarakat dan juga kita rakan-rakan nak tahu juga bilakah berlakunya Lailatul Qadar. Jadi Ustaz Sata tadi kata setiap tahun dia dapat kan, setiap tahun dapat kan, sama ada lepas daripada malam tu maknanya sampailah dia punya kemuncak matahari fajr subuh itu, maknanya kita tengoklah gapo dia hak kita sudah melakukan pelbagai jenis ibadah lah, contohnya solat ke, apa semua tarawih apa semua dan sebagainya, berdoa dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok apa dia punya situasi yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW apabila sampainya 10 akhir Ramadan ini, Rasulullah sudah menyiapkan diri kan, menyiapkan diri. Antaranya Rasulullah mengikat pinggang dia, perut dia dengan ketat-ketatnya, maknanya di sana maknanya dia tidak maknanya mahu dekat-dekat dengan isteri-isteri Rasulullah SAW lah, maknanya untuk memberi penumpuan kepada ibadah. Dan antaranya lagi ahyal lail, maknanya Rasulullah sentiasa menghidupkan malam, maknanya contohnya mendirikan qiyamul lail lah. Dan juga mengejutkan ahli-ahli di dalam rumah dia untuk sama-sama berqiyamul lail ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu. Jadi di sana saya dapat menekankan bahawa masa yang terbaik, tadi Ustaz Sata secara umum kan, maknanya kita kena bangun berqiyamul lail, berada sekurang-kurangnya kita dah buat amalan tadi kan, berdoa, solat tarawih apa semua, dan kita sejenak kita boleh lena sekejap, lepas tu kita bangun semula untuk berqiyamul lail. Lebih kurang biasa kita bangun pukul 3 kan Ustaz kan, pukul 3 sampailah sampai subuh. Jadi itu adalah masa yang amat terbaik lah, sepertiga malam kan kata, terbaik untuk kita bersunyi-sunyian, kita bertahanus dengan Allah SWT. Itu maknanya manusia masa itu sedang lena, cukup lena kalau dibuat mimpi ke apa semua kan. Tapi bagi orang yang pencari pada Lailatul Qadar ni, masa yang paling baik, masa yang paling bagus adalah di antara pukul 3 sampailah subuh. Situlah mereka para ibadur rahman sentiasa bertumpus lumus untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya. Okey, antara berikut saya nak cerita tentang orang kata banyak berlaku, bila berlaku Lailatul Qadar. Jadi Ustaz Sata dah sebut tadi tentang nuzul tadi kan. Tapi kalau apa kita merujuk semula, kalau daripada hadis Rasulullah SAW, yang umumnya Rasulullah SAW berusaha sedaya upaya dalam malam 10 akhir, kata start daripada 20 sampai dah 29 atau 30, 10 terakhir melebihi usahanya daripada malam-malam lain. Jadi ini tingkah laku Rasulullah SAW ni. Kalau malam-malam biasa, kata Sayyidina Aisyah, Rasulullah biasa tu banyak dah amalan Rasulullah, tetapi 10 malam terakhir ni lagi kuat lagi, lagi tinggi lagi kuat lagi Rasulullah melebihkan daya upaya dia untuk melaksanakan lagi ibadah-ibadah ini. Ini menjadi contoh kepada kita semualah. Carilah Lailatul Qadar 10 akhir dalam bulan Ramadan, betul dalam malam ganjil. Jadi kita lepas dah 21 21. Tapi ada juga kata Ustaz tadi, ada start daripada 17 lagi, 17, 19 kan. Ada lagi ulama-ulama lain.
yang ada juga menyebut bermula 17 lagi, 19 lagi, lepas tu 21, 23, 25, 27 dan 29. Okey. Jadi itu pandangan-pandangan ulama lah tentang kata yang banyak antara pendapat yang pertama lah yang terkuat katanya mengikut para ulama bahawa Lailatul Qadar ini berlaku pada malam 27. Ini antara yang paling masyhur lah, malam 27. Tu kata Ustaz Tak, kadang-kadang orang keliru. Malam 27 ni hak mana so? Hak mana so? Malam misalnya kata malam Isnin contohnya. Hak mana so? Isnin malam ke malam Isnin? Macam ada yang lagi yang terkeliru. Macam kita hari ni 23 Ramadan ni. 23 Ramadan, maghrib kat hari sudah jadi 24 dah. Maghrib tu 24 dah. Tak payah tunggulah pukul 12 pertukaran dia kan. Jadi pandangan yang pertama ni 27, kalau mengikut Ibn Abbas lah kata dia kata 27 lah antara banyak Lailatul Qadar akan berlaku lah. Dia ada setengah dia mengatakan bahawa kalimah-kalimah yang terkandung di dalam surah Al-Qadar itu ada 30 kalimah, 30 perkataan. Dan salamun hiya itu dhamir hiya itu adalah berada pada 27 kalimah yang 27. Diambil dah juga beberapa hujah itu bahawa Lailatul Qadar itu berlaku pada 27. Dan ada lagi lah riwayat lain yang menyatakan malam 27. Dan malam 23 pula kalau kita mengikut Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Huzaimah, dia ada menyatakan bahawa taharrun Lailatul Qadar Lailatul Salasa wa Ishrin. Dia ada menyebut dalam kitab dia, carilah malam qadar pada malam 23. Dan ada kata 21 kan. Ada kata 21, 23, 17. Utlubuha Lailatul Sab'a min Ramadan wa Lailatul 21 wa Lailatul 23. Dia ada sebut dia punya, sebenarnya ini menggambarkan kepada, memberikan gambaran kepada kita sebagai masyarakat yang sentiasa dahagakan mencari Lailatul Qadar ini, sentiasa orang kata tak supaya bila sangatlah dia punya tarikh-tarikh itu. Yang pentingnya setiap malam, sepatutnya setiap malam kita ni bersedia dan sanggup untuk menyerahkan diri kita kepada Allah SWT dalam pengabdian diri kita kepada Allah SWT. Okey Ustaz Ta. Okey, terima kasih Dr. Wan. So lagi nak tanya Ustaz Ta. Kita maknanya untuk sesi ni hari ni kita moderator dengan moderator lah lebih kurang. Apa yang terlebih daripada Ustaz Ta cerita, terlebih pada saya cerita kan. Saya tanya sikit, kenapa nak rahsia sangat Lailatul Qadar? Apa dia punya hikmah? Jadi tak rayak lah satu hari rayak malam 27 sebenarnya sama-samanya. Apa kena rahsia sangat Ustaz? Dia ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama lah. Kenapa Lailatul Qadar ini dirahsiakan? Yang pertamanya ialah kerana keagungan Lailatul Qadar itu sendiri. Barang yang sangat agung, tak boleh nak tak boleh nak tunjuk gitu. Kalau tunjuk gitu dia kurang, jadi kurang status keagungannya itu. Tak surprise sebab orang tidak surprise. Jadi unsur surprise tu ialah keagungan. Maknanya bila kita suruh kita menunggu-nunggu hari itu supaya ia nampak kebesaran tu. Kalulah macam hari raya esok lusa ni pun hari besar, tapi kita menunggu-nunggu, kita tentu dah tarikh dia. Kita dah bersedia untuk menunggunya. Jadi menunjukkan bahawa hari besar pun tidaklah sebesar hari malam Lailatul Qadar itu. Itu satu. Kerana keagungannya dirahsiakan tarikh sebenarnya. Satu. Yang kedua, kerana kalaulah kita diberitahu bahawa Lailatul Qadar ni pada malam sekian. Katalah pada malam tu kita uzur, kita terlepas, kita gapo, maka menyebabkan kita akan rasa menyesal sepanjang tahun. Kita down ni. Jadi supaya kita akan down kerana malam tu kita tahu malam tu malam Lailatul Qadar, tapi oleh kerana kita ada urusan kegiatan anak, ada urusan anak tak sihat, ini gitu gini, maka kita tak boleh tumpu 100% kepada
kepada ibadah, maka menyebabkan kita akan rasa frah, kita akan rasa tu, dan kita akan rasa bersalah sangat-sangat. Tu satulah yang tidak digalakkan lah, supaya kita rasa bersalah kita tak dapat buat tu. Jadi yang kedua. Yang ketiganya, ada satu riwayat yang mengatakan bahawa Nabi SAW pernah nak memberitahu pada sahabatnya bila Lailatul Qadar. Ada satu malam tu, mungkin pada malam tu, mungkin malam Lailatul Qadar lah, Nabi keluar nak pergi jumpa pada sahabat dia. Kebetulan Nabi memang nak bagi tahu bahawa pada sekian-sekian ni Lailatul Qadar. Tetapi bila Nabi keluar, ada salah seorang ke dua tiga orang pada sahabat ni sedang bergaduh. Mereka bergaduh, mereka bertikam lidah, mereka wow bising, maka Nabi pun tak jadi. Dan akhirnya bila dah tenang molek, Nabi kata sebenarnya aku keluar ni nak bagi tahu Lailatul Qadar, tapi tengok pokmu kalup, tengok pokmu duduk balah semua, maka aku tak bagi tahu. Jadi sampai sekarang lah Lailatul Qadar itu tidak diberitahu. Dan salah satu daripada laginya ialah tanda kebesaran Allah. Allah ni kita nak macam ni je. Kalau Tok Bomo hebat, Tok Bomo lah, kita kata Tok Bomo hebat, dia ada ubat yang sangat mujarab. Ubat tu tak ada dengan dia. Nampak tak? Ubat tu mu kena pergi cari sendiri. Ubat tu Tok Bomo tak sediakan. Ubat tu mu kena pergi cari sendiri. Mu masuk hotel, mu pergi cari sekian tempat. Dan ubat tu buat mari kat aku. Maka aku akan proses jadi ubat kepadamu. Itu maknanya Tok Bomo hebat. Kalau Tok Bomo ni ubat ada dia dah, Tok Bomo tu kurang hebat sebenarnya. Dia cari siap-siap ada ubat tu dah. Tu tidak hebat mana Bomo tu. Jadi gitulah Allah nak menunjukkan kehebatannya, apanya. Dia kata Lailatul Qadar tu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mu cari sendiri ya. Dan Allah sebenarnya nak bagi tahu dah. Nabi pun nak bagi tahu dah. Nabi kata carilah Lailatul Qadar itu pada 5 malam ataupun pada malam 10 malam akhir yang ganjil. Maknanya 5 malam saja. 5 malam je, 21, 23, 25, 27, 29. Jadi 3 malam ni, 5 malam ni tak okeylah tak jumpa kita nak cari. 5 malam saja. Ada yang ulama kata surah macam tadi kalau kita main dengan nombor-nombor. Surah Al-Qadar tu ada 5 surah, 5 ayat. Maka 5 ayat ni bertepatan dengan 5 malam tu. Jadi carilah 5 malam ni, mu akan jumpalah Lailatul Qadar. Tak okeylah kita tak jumpa daripada 360 malam, nak cari 5 malam. Nabi kata 5 malam tu je mu akan jumpa. Kalau dah dia suruh cari dalam 360 malam tu, mungkin tak jumpa. Kalau dia kata cari dalam 30 malam Ramadan, mungkin tak jumpa. Ni dia bagi 5 malam saja. 5 malam yang yang ganjil. 21, 23, 5 malam tu. Jumpa lah mana-mananya. Jadi rahsia-rahsia juga, tapi clue ada. Rahsia yang dia panggil rahsia umum. Rahsia umum lah. Jadi tidaklah berahsia sangat. Ada satu soalan ni. Ada satu soalan ni, kalau ada kalau Dr. Wan boleh tengok di skrin tu, daripada Muhammad Zakwan ke, dia tanya salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada perkataan salam. Tadi pun Dr. Ridwan dah bagi tahu dah, keselamatan, kesejahteraan pada malam itu kan, penuh kesejahteraan, penuh dia tanya kesejahteraan, keselamatan yang bagaimana yang dimaksudkan dalam Lailatul Qadar tu. Boleh Dr. Wan hurai sekali lagi tu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Terima kasih kepada yang tanya saudara Zakwan tadi. Maknanya ayat yang kelima surah Lailatul Qadar, surah Al-Qadar tadi, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maknanya tugas para malaikat, semua malaikat semua ni, maknanya kalau kita boleh dapat berjumpa dengan Lailatul Qadar pada malam tersebut, maka kita insya-Allah maknanya akan mendapat kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, maknanya bagi seorang hamba Allah yang sentiasa tekun melaksanakan ibadah. Jadi nak dapat hak ni kita kata kadang-kadang setengah dapat, kadang-kadang tak dapat sebab kita tidak tahu. Ada setengah ulama kata berlalunya malam tu besokkan baru kita tahu. Orang rasa semalam baru terbit tanda-tanda sikit-sikit lah. Semalam lah, betul lah semalam berlaku Lailatul Qadar kan. Kadang-kadang pada malam pada situasi sebenar kita tak tahu. Jangan kodok kecuali lah ulama-ulama dulu ada bicara, dia kata dia letak serban atas pokok, lepas tu tiba-tiba dia ambil semaya, tengok serban dia tak ada. Jadi ada pokok tunduk sekejap. Lepas tu dia akak buat naik balik kan.
Tengok-tengok sampai tak duduk atas. Jadi tunduk sekejap. Itu cerita ulama-ulama dululah. Tapi kita ni sekarang ni kita tak ada tanda-tanda yang kata kita nak menunjukkan bahawa sahihnya malam ni malam Lailatul Qadar tak. Jadi kita berpegang pada salam musim itu kita beroleh. Sebab para malaikat sekalian akan mengaminkan, akan sentiasa juga berdoa kepada hamba Allah. Kita semualah kalau kita sentiasa kita yang sentiasa berdoa kepada Allah, melakukan ibadah baca Quran tak tinggal, solat-solat hajat, solat taubat, solat macam-macam kita laksanakan dalam qiyamul lail tadi, dan diberi kesejahteraan kepada kita. Kalau kita ni tak ada hidayah, kita selama ini kita kurang ada penyakit hati ke apa semua tu, insya-Allah apabila dicampakkan dalam hati kita ini, kita akan boleh ketenangan, kita akan boleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita rasa kita tak dapat lagi, mana kita tak boleh lagi tu. Dia punya tu. Sebab bantuan daripada Allah SWT dan juga para malaikat yang menyokong terhadap ibadah yang kita laksanakan ini, insya-Allah ya, itu adalah benar dan tepat apa yang akan berlaku pada kita. Okey, itu lebih kurang lah dia. Jadi akhir sekali habis dah. Habis dah. Ngelah sekali formula lah. Ada satu formula lah kalau mengikut Imam apa lah, Ghazali, dia ada bagi satu formula. Sebenarnya formula ini adalah untuk meningkatkan motivasi kita lah. Sekiranya lah dia melihat kepada bila kita start mula Ramadan. Kalau tahun ini 14-42 ni kita bermula hari 13 hari bulan Mei gitu kan, Ustaz tanya. Kita bermula Selasa. Maknanya jatuh hari Selasa. Jatuh hari Selasa kan. Selasa. So kita maknanya tahun ini kalau bermulalah pada hari Selasa ataupun Jumaat kan, menurut formula lah. Maknanya kalau hari Isnin malam Lailatul Qadar 21. Kalau hari Sabtu 23. Kalau hari Khamis 25. Kalau hari Selasa ataupun Jumaat dia akan jatuh pada 27 Ramadan. Kalau hari Rabu jatuh 29. Ini sebagai satu formula sahaja untuk kita meningkatkan motivasi. Jadi tak semestinya tepat ataupun betul, tetapi sebagai motivasi kita boleh letak dah dalam keazaman kita. Kalaulah hari-hari lain letih ke apa semua, malam ni jangan letih. Maknanya 26 hari bulan hari Sabtu, malam itu tak daripada jangan makan banyak, jangan ke apa semua, kita meneruskan dengan pengabdian kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan berjumpa juga dengan Lailatul Qadar, dan semua isi kandungan ibadah kita ini insya-Allah akan dinilai dan diterima oleh Allah SWT Azza wa Jalla, insya-Allah. Itu sajalah lebih kurang. Okey, terima kasih kepada Dr. Wan yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Dan akhir sekali juga daripada saya teringat dengan satu hadis Nabi SAW. Dia bagi tahu kepada Aisyah. Aisyah tanya dia, Aisyah isteri Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, kalaulah aku ni lalu jumpa dengan malam Lailatul Qadar, aku nak baca gapo, aku nak sebut gapo, nak doa gapo. Ya, kita banyak sangat tadi dah. Banyak sangat. Jadi, banyak dia punya perincian tu, sebab masa tengok satu jam dah. Habis dah. Kita buat-buat apa dah. Banyak lagi isi gapo nak isi dalam qiyamul lail tu, banyak lagi kan. Tak apa Ustaz tak sudah dengan Allahumma innaka afuwun. Nabi kata bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fa'fu anni. Ada di skrin tu, saya letak di skrin tu, Allahumma innaka afuwun. Jadi start daripada learn ni, kita bacalah doa ni. Allahumma, wahai Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau itu maha penghapus dosa. Bukan setakat ampun, tapi menghapuskan dosa. Maknanya hapuskan dosa ini, dia ampunkan dosa kita, dia maafkan dosa kita, dan dia buai daripada rekod catatan. Maknanya dalam buku catatan tu tak ada. Kalau kita buat dosa tu hilang terus. Kita putih nak bersih habis. Putih bersih seganti-ganti. Jadi innaka afuwun tuhibbul afwa, dan Allah ni memang dia bersifat dengan dia ni penghapus dosa, dan dia suka menghapuskan dosa ni. Allah tidak suka tengok hamba-hamba dia nya banyak dosa. Allah tidak suka hamba dia banyak dosa. Dia nak apa? Cuma kita kena mohonlah, fa'fu anni, maka wahai Tuhan, ampunilah, hapuslah, padamlah segala dosa-dosa yang ada padaku.
Tu Nabi ajar kita supaya kita bersih daripada dosa. Jadi kalau kita minta, Allah akan makbulkan. Kena pula pada malam Lailatul Qadar, malam yang memang Allah nak bagi bonus dah kita. Maka bonus yang terbesar dapat kepada kita ialah kosong. Kita ni kosong-kosong sungguh. Maknanya dosa kita diampun dan dipadamkan daripada buku catatan. Maknanya bila kita kita keluar daripada Ramadan nanti, betul-betul kita ni sebagai seorang bayi yang belum berdosa. Hak tu kata sebelum tak ada dosa sikit abuk tu, kerana innaka afuwun tuhibbul afwa. Maka kita minta dengan Allah, fa'fu anni. Wahai Tuhan, ampun dan hapuskanlah, padamkanlah segala dosa yang ada pada apa nama ni, pada diriku. Ada lagi kot apa nama ni, ada orang tanya lagi kau. Dia tanya, tak ada tanya kot. Ya, tak, bukan soalan ni. Jadi terima kasih kepada Dr. Wan. Dia tubik satu mesej tadi kan. Itu sebagai satu motivasi je, bukan tu atau formula untuk bukan dapat penentu, bukan penentu. bukan Tetapi dalam banyak-banyak hari tu, insya-Allah kita boleh lapangkan diri kita kan. Sebab budaya kita Malaysia ni 2-3-4 hari nak raya tu sibuk dengan persiapan raya. Bukan kita nak buat penutupan yang terbaik pada bulan Ramadan kan. Gitulah insya-Allah. Okey, terima kasihlah kepada Ustaz Zata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Ya, Waalaikumsalam. Dan esok jangan lupa kita ada lagi satu bicara. Esok kita bersama dengan seorang pensyarah daripada IPG Ken Sabah. Kita akan terbang ke Sabah esok. Kita akan terbang ke negeri Sabah di bawah Bayu. Kita akan bawa seorang pensyarah daripada Ketua Jabatan Pendidikan Islam di IPG Campus Ken Tuaran Sabah. Jadi sama-samalah kita tunggu dan kita minta dengan Allah supaya apa yang kita lakukan sudah 23 hari ini akan diberi ganjaran dan dianggap sebagai ibadah kepadanya dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Jadi kita jumpa sekali lagi esok. Sehingga esok, aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.